Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 24 Januari bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-15 pada Rabu 9 Februari depan. Setiausahanya Datuk Indra Ikmaluddin Ishak berkata, mesyuarat itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, antara agenda yang akan dibincangkan adalah tarikh-tarikh penting PRN Johor seperti tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih serta lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya berkenaan. Tambah beliau, SPR telah menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor berhubung pembubaran Dun Johor Penggal ke-14 semalam. Berdasarkan Fasal Kurungan 4 Perkara 23 Bahagian Kedua Undang-Undang Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan 1895 berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN berkenaan. Menurut Datuk Indra Ikmaluddin, satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat tersebut. Pakatan Harapan PH meminta supaya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menambah baik prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Negeri Johor. Berikutan jumlah kes positif COVID-19 dan kemasukan ke hospital sudah agak stabil. Majlis Presiden PH dalam satu kenyataan hari ini berkata, SPR perlu membenarkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen bersemuka tetapi dengan pematuhan SOP yang ketat. Menurut kenyataan itu lagi, SPR juga perlu memanjangkan tempoh kempen iaitu sekurang-kurangnya 21 hari berbanding 14 hari sebelum ini. Selain itu, akses media juga patut diberi kepada semua parti secara adil dan PH juga meminta supaya SPR digerakkan dengan aktif untuk berada di kedutaan-kedutaan Malaysia di Singapura, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia serta negara-negara lain untuk memastikan undi pos dapat dilaksana dengan baik. Dalam pada itu, dalam kenyataan yang sama, Majlis Presiden PH juga berpandangan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor adalah satu tindakan yang diatur khusus untuk mendesak Perdana Menteri membubar Parlimen dan melaksana pilihan raya umum ke-15 segera. Sedangkan pada ketika ini, rakyat terutamanya di Johor masih terbelenggu dengan isu ekonomi, wabak COVID-19 dan banjir. Berita berikutnya. 15 buah sekolah di Kedah terpaksa ditutup selepas 525 pelajar dan 25 guru disahkan positif COVID-19 setakat semalam. Exco Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Datuk Najmi Ahmad berkata, sekolah yang terlibat adalah 13 buah sekolah berasrama harian dan 2 sekolah menengah harian, manakala guru yang dikesan positif COVID-19 hanya melibatkan 2 buah sekolah. Menurut Datuk Najmi, setakat ini tiada rekod menunjukkan kes positif dalam kalangan murid sekolah rendah. Beliau berkata kadar penularan COVID-19 dalam kalangan pelajar masih terkawal di mana kebanyakan penularan membabitkan sekolah berasrama yang lebih terbuka, namun sekolah berkenaan telah diminta mempertingkat kawalan dan prosedur operasi standard SOP. Jelas beliau, pelajar yang positif COVID-19 ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Dewan Wawasan Digitra dan berdekatan mengikut tahap masing-masing. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Kedah Rozaini Ahmad berkata, seramai 162 daripada 30,400 guru di negeri itu masih belum mahu mendapatkan vaksin COVID-19 atas pelbagai faktor, termasuk masalah kesihatan serta belum bersedia. Katanya guru terbabit masih ke sekolah namun diasingkan dan tidak mengajar secara bersemuka. Mereka juga diberikan tugasan lain seperti menyediakan modul pembelajaran dan mengajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Lebih 400 penduduk di kampung Kelongkong, Tanjung Kling, Melaka hidup dalam kegelisahan susulan serangan babi hutan sejak kira-kira sebulan lalu. Insiden serangan haiwan liar itu juga tular sejak malam tadi apabila 7 hingga 8 ekor babi hutan dirakam berkeliaran di dalam kampung. Malah ada yang turut memasuki rumah penduduk. Menceritakan detik cemas yang hampir mencederakan dirinya, seorang penduduk bernama Comel Kudrat, 62 tahun berkata, kejadian berlaku sekitar jam 3.30 petang semalam apabila dia dikejutkan dengan kehadiran anak babi di halaman rumahnya. Makcik basuh baju. Jadi makcik ni nak masuk dalam, makcik berpusing kat situ, makcik nampak anak dia seekor. Kat pada motor biru ni.
Jadi pintu ni terbuka, makcik larilah. Takut tengok dia kan. Jadi tergelincir kat situ lah jatuh. Dalam pada itu, pemilik kebun Abu Bakar Jakpar, 65 tahun berkata, beberapa tanamannya seperti pokok ubi dan pisang juga rosak disondol babi hutan malam tadi, menyebabkan dia putus asa untuk mengusahakan tanaman kontan terbabit. Satu, saya kalau nak datang ke sini pun, saya dah bawa lastik. Untuk keselamatan, lastik ajalah, kayu. Sebab apa kalau dia sondol, macam kita pernah berlaku kan, kalau macam mana-mana tempat, bila babi kalau lalu aja dia terekam, dia terus saja. Jadi kita khawatir dia lah. Sebab kita ada depan ada tanaman. Jadi kita nak juga menanam cocok tanam. Kadang-kadang dia duduk celah dan sepu dan kita. Memang takut jugalah. Babi. Bagaimanapun, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Tanjung Kling, Khairul Azni Baharudin berkata, beliau telah meminta bantuan daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Melaka yang menghantar kaki tangan mereka untuk menghapuskan babi itu. Beliau difahamkan mereka juga akan memasang beberapa perangkap sekaligus memastikan keselamatan penduduk kampung agar tidak lagi terganggu dengan serangan haiwan liar itu. Padah menunggang motosikal secara melawan arus, seorang lelaki parah selepas dirempuh sebuah motosikal lain dalam nahas di persimpangan lampu isyarat Lebuh Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, AMJ di Paya Rumput semalam. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Superintenden Hassan Basri Yahya berkata, dalam kejadian kira-kira jam 6.45 petang itu, mangsa berusia lingkungan 40-an mengalami pendarahan otak termasuk parah di beberapa bahagian. Hassan Basri ketika dihubungi berkata ketika kejadian, mangsa yang menunggang motosikal jenis Moderna Skris dipercayai melawan arus dari arah Kerubung ke Sungai Udang. Setiba di lampu isyarat berkenaan, mangsa dipercayai bertindak melawan arus dari kiri jalan dan dirempuh sebuah motosikal lain jenis Suzuki Panther dari arah Paya Rumput ke Bandar Melaka. Tambah Hassan Basri, nahas mengakibatkan mangsa mengalami pendarahan otak selain patah kaki dan rusuk kanan dan kini dirawat di Zon Merah Hospital Melaka. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Kita ke berita berikutnya. Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad mengakui kesilapan berkongsi hantaran berbaur fitnah terhadap Datuk Seri Najib Razak berhubung status di laman Facebook Selamat Jalan. Ia selepas Ahli Parlimen Pekan itu semalam memaklumkan telah mengarahkan peguamnya untuk memulakan proses saman fitnah terhadap Nur Amin dan Adam Mukris. Nur Amin dalam kenyataannya di Facebook berkata, tindakan beliau sebelum itu didorong oleh rasa geram apabila melihat komen sedemikian dibuat terhadap orang yang sedang sakit walaupun berbeza pandangan politik. Menurut Nur Amin, semalam Datuk Seri Najib telah meninggalkan komen di Facebook beliau untuk membuktikan status yang dikongsinya dari sumber asal pembantu Tun Dr. Mahathir Mohamad di laman Twitter adalah tidak benar. Sehubungan itu, beliau mengakui kesilapan berkongsi coretan layar berkenaan dan menurunkannya daripada perhatian umum. Mengulas lanjut, katanya beliau juga akan mendapatkan nasihat undang-undang terhadap mereka yang menggunakan gambar Facebooknya untuk mereka tulisan yang bukan daripadanya. Terdahulu, Adam yang pertama berkongsi tangkap layar Selamat Jalan kononnya dimuat naik oleh bekas Perdana Menteri itu menerusi status Facebook pada hari berita Tun Dr. Mahathir dirawat di CCU Institut Jantung Negara tersebar. Menurut Ahli Parlimen Pekan itu, bukti di log aktiviti Facebooknya tidak pernah memuat naik status tersebut. Susulan anak saudara Ahli Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa dan bekas pekerjanya dihadapkan ke mahkamah atas 3 pertuduhan rasuah hari ini. Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim meluahkan kebimbangan bahawa siasatan ke atas mereka mungkin bermotifkan dendam. Dalam satu kenyataan di laman Facebooknya, beliau hairan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat R. Navin Kularasa dan Niko Kam Joo Ho, sedangkan kes-kes lain melibatkan pemimpin-pemimpin besar tidak dipedulikan. Tambah Datuk Seri Anwar, beliau mendakwa terdapat pemimpin lain yang mempamerkan kekayaan melampau tetapi tidak pula disiasat atau diambil tindakan. Justeru Ahli Parlimen Port Dickson itu menggesa SPRM untuk memberi fokus kepada kes-kes besar yang masih belum ada penyelesaian setakat ini. Hari ini, pembantu peribadi kepada R. Sivarasa iaitu R. Navin Kularasa 50 tahun dan bekas pekerja Sivarasa Niko Kam Joo Ho 24 tahun
dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan rasuah. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Azura Alwi. Navin dan Nico didakwa atas 3 pertuduhan rasuah kerana tidak melaporkan kemasukan pekerja asing kepada pihak imigresen 5 tahun lepas. Berita berikutnya. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk melaksanakan projek rintis pengambilan 10,000 pekerja perkhidmatan domestik Indonesia PDI seawal bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ia selepas kedua-dua negara bersetuju dengan isu-isu utama Memorandum Persefahaman MOU induk pengambilan PDI seperti kadar gaji dan syarat One Maid, One House. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, MOU induk itu akan ditandatangani pada 7 dan 8 Februari depan. Menyentuh mengenai syarat One Maid, One House, Datuk Seri Saravanan berkata kedua-dua negara bersetuju untuk menggunakan peraturan berkenaan bagi menggantikan cadangan One Maid, One Task yang mana seorang PDI boleh digajikan bagi isi rumah tidak melebihi 6 orang. Selain itu, ujarnya, Malaysia Indonesia juga bersetuju untuk menggunakan One Channel System sebagai saluran tunggal kemasukan PDI ke negara ini. Manakala bagi isu struktur kos pengambilan PDI pula akan dikaji setiap 6 bulan. Ini bagi memastikan ia seiring dengan perkembangan semasa mengambil kira antaranya seperti kos penerbangan dan kuarantin. Terdahulu, Datuk Seri Saravanan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziah. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mengalu-alukan kelulusan operasi 2 syarikat penerbangan baharu di Malaysia. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali berkata, dengan pemberian lesen itu, industri penerbangan tempatan diharap dapat pulih lebih cepat daripada impak pandemik. Menurut laporan bernama, Datuk Seri Azmin berkata kehadiran kedua-dua syarikat penerbangan terbaharu itu juga dijangka dapat menggalakkan lagi persaingan sihat di dalam industri. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri Perhimpunan Perdana MITI dan agensinya 2022 di Kuala Lumpur hari ini. Tambah beliau dengan pembukaan sempadan oleh hampir kesemua negara, di samping promosi aktif sektor pelancongan, industri penerbangan dilihat mampu menghidupkan semula aktiviti mereka. Media sebelum ini melaporkan 2 syarikat penerbangan baharu iaitu SKS Airways Sendirian Berhad dan My Airline Sendirian Berhad diberi lesen beroperasi. SKS Airways yang dimiliki syarikat berpengkalan di Johor iaitu SKS Group akan memulakan penerbangan pertama dari Subang ke Pulau Pangkor esok. Manakala My Airline yang diterajui beberapa tokoh seperti Dato' Abdul Hamid Muhammad Ali daripada Malaysia Airports Holdings Berhad dan bekas Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Dato' Azharuddin Abdul Rahman diberi izin operasi bermula 1 Januari lalu hingga 31 Disember 2022. Berita itu mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.